Assalamualaikum dan salam sejahtera. Berjumpa kita lagi di dalam video yang kedua. Saya percaya kebanyakan yang menonton video ini tahu apakah itu komponen asas di dalam litar elektronik. Bagaimana rupa bentuk simbol, unit-unit yang digunakan dan juga cara pengiraan asas. Secara asasnya, komponen elektronik terbagi kepada dua, iaitu komponen aktif dan komponen pasif. Jika anda kurang pasti, anda semua boleh merujuk kepada pautan berkenaan yang saya letakkan di bawah video ini. Di dalam video kali ini, saya akan membantu anda semua bagaimana untuk kita membuat litar asas menggunakan false start. Jom kita mulakan. Seperti yang kita sedia maklum, ini adalah paparan sedia ada apabila kita membuka falsestart.com. Kita boleh mengecilkan dan membesarkan paparan hanya dengan menggerakkan butang scroll yang ada pada tertikut. Untuk menukar paparan kita kepada paparan penuh, kita hanya perlu klik pada full screen version. Di sebelah kanan atas terdapat butang gerak dan berhenti, run ataupun stop, untuk kita memberhentikan dan menggerakkan simulasi jika perlu. Untuk melukis litar yang baru, kita hanya perlu memilih semua litar yang ada dan menukar butang padam pada papan kekunci. Paparan akan menjadi kosong seperti ini. Kita lihat dulu menu yang ada di atas ini secara ringkas. Kita ada menu file untuk membuka, menyimpan dan sebagainya. Menu edit dan paling utama adalah menu melukis, draw. Di dalam menu ini kita dapat melihat banyak menu pilihan yang diberikan. Di antaranya adalah tambah wire, tambah perintang, komponen pasif, sumber masukan, label dan keluaran, aktif komponen dan banyak lagi. Kemudian kita ada menu untuk skop yang kita akan lihat kemudian, menu pilihan dan terakhir menu litar. Di dalam menu ini disediakan beberapa litar asas yang boleh kita guna terus tanpa perlu membina litar tersebut. Seperti contoh, litar ohm. Jom kita mulakan membuat litar. Kita mulakan dengan meletakkan perintang dahulu. Kita gunakan pilihan tambah perintang. Kemudian kita cuba letak perintang di kawasan melukis. Tidak kira sama ada perintang itu diletakkan secara melintang, menegak atau tidak kira apa sudut sekalipun. Kita boleh meletakkan mengikut kemahuan kita dan tiada had ukuran untuk kita letak sama ada panjang ataupun pendek. Untuk keluar daripada mood tambah perintang, kita hanya perlu menekan butang escape pada papan kekunci. Untuk memadam semua perintang, kita hanya perlu memilih semua perintang dan tekan butang padam. Kita cuba contoh yang lain. Kita letakkan perintang dan kita tersilap ukuran bagi perintang tersebut. Apa yang perlu kita lakukan? Kita escape dahulu dan kita pilih hujung perintang atau komponen dan kita boleh ubah saiz komponen dan juga kedudukan komponen tersebut. Kita biarkan perintang di situ. Kita tambahkan sumber masukan. Kita masukkan sumber voltan 2 terminal yang menggunakan simbol bateri. Dan kemudian kita letakkan LED sebagai keluaran untuk kita lihat adakah kita boleh menyalakan LED ini. Jangan lupa tekan butang escape untuk kita keluar daripada mod pilihan. Susunkan komponen seperti yang ditunjukkan dan kita tambahkan wire dengan memilih wire pada menu melukis. Tambahkan atau sambungkan wire
pada titik yang ditentukan, di mana titik tersebut berada pada hujung komponen yang kita gunakan. Jika kita tidak menyambung pada titik yang betul, litar ini tidak akan berfungsi. Seperti contoh, jika diletakkan wayar terlebih atau tidak pada titik yang disediakan, tanda berwarna merah akan muncul. Ini menunjukkan kesalahan pada penyambungan berlaku. Pilih semula wayar yang terlebih dan ubah semula kedudukan penyambungan pada titik yang betul. Dan kita akan dapat lihat litar kita beroperasi dengan baik. Kebanyakan nilai yang diberikan di dalam litar ini adalah nilai lalai atau default. Untuk mengetahui nilai yang ada pada komponen-komponen yang kita gunakan, sebagai contoh, sumber masukan DC, kita hanya perlu klik 2 kali pada komponen dan paparan maklumat akan muncul. Nilai yang dipaparkan adalah nilai lalai atau default value. Kita biarkan nilai yang sedia ada dulu, iaitu 5 volt DC dan kosong pada DC offset. Kemudian kita boleh menukar button apply, OK. Ataupun terus kepada butang OK sahaja. Jika kita pergi kepada komponen yang sedia ada, kita boleh klik kanan pada tikus untuk memaparkan nilai dalam bentuk gelombang dengan memilih View in New Scope. Tahniah, kita telah berjaya membuat satu simulasi ringkas. Di dalam simulasi ini, kita dapat melihat aliran arus yang berwarna kuning bergerak bermula daripada sumber masukan melalui perintang dan terus ke LED dan kemudian kembali ke dalam sumber masukan. Gelombang yang dipaparkan ini adalah gelombang daripada sumber masukan yang bernilai 5 volt. Untuk memaparkan gelombang nilai voltan yang terdapat pada LED, bawa penunjuk pada LED, klik kanan tertikus dan pilih View in New Scope. Paparan gelombang untuk LED akan dipaparkan. Kita juga boleh menggunakan label keluaran untuk memaparkan berapa nilai yang ada pada titik yang kita mahukan. Kita pergi pada draw, kita pilih add analog output. Kemudian, kita letakkan pada titik yang kita mahukan. Pastikan hujung label tersebut berada betul pada titik yang berwarna kelabu. Jika diletakkan pada titik yang salah, tanda warna merah akan muncul. Jika sudah pasti dengan titik pilihan yang kita mahukan, bawa penunjuk ke label keluaran, klik kanan dan pilih Edit. Tandakan Show Voltage dan kemudian klik OK. Secara teori, kita akan dapat melihat voltan yang ada pada sumber masukan adalah sebanyak 5 volt dan kemudian susut selepas melalui perintang dan baki voltan yang tinggal adalah sebanyak 1.678 volt yang kita akan gunakan untuk menyalakan LED. Cuba kita tukar nilai perintang yang telah diberikan secara lalai iaitu 1 kilo ohm kepada satu nilai yang lain. Kita hanya perlu klik 2 kali pada komponen dan paparan ubah komponen akan muncul. Tukarkan nilai perintang 1 kilo ohm kepada nilai yang lebih kecil seperti 100 ohm. Kita akan dapat lihat nilai voltan yang susut dan yang ada pada LED berubah. Arus semakin laju. Kita boleh ubah kelajuan simulasi dan kelajuan arus dengan menggunakan aras kelajuan yang diberikan pada paparan menu atas kanan. Sama ada kita perlu lajukan atau perlahankan. Ini semua bergantung pada litar yang kita bina, kehendak kita dan keupayaan komputer yang kita gunakan. Secara asasnya, kita akan biarkan kelajuan pada kedudukan lalai ataupun default setting. Tahniah,
kerana telah berjaya membuat 1 liter asas secara dalam talian. Untuk video yang seterusnya, saya akan menunjukkan cara untuk menggunakan alat ukur asas iaitu ohm meter. Semoga kita berjumpa lagi di dalam video yang seterusnya.